Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin hadiyan wa mubasysyiran wa nazira. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala sahabatihi wa ahli baitihi wa ala man ahabbahum ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sallallahu alaihi. Yang saya hormati Ustaz ini dan imam kita, seluruh ahli berpuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, seperti biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan inayahnya, atas taufik dan hidayahnya pada malam ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Allah memilih kita untuk buat amalan-amalan yang baik. Allah pilih kita untuk dapat beribadah kepadanya. Malam ini kita di masjid salat berjemaah, kemudian kita dapat duduk dalam majlis tazkirah sementara nanti masuknya waktu isyak. Itu insya-Allah sebagaimana yang kita bisa sebut, itu semua adalah izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita. Memanjangkan usia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau Allah cabut nyawa kita, Allah ambil nyawa kita, maka segala nikmat-nikmat lain akan terputus, akan habis. Hari ini kita dapat menikmati berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sebab kita dipanjangkan usia. Kita dipanjangkan usia. Tadi pun pertama kali kita ada buat tahlil gas untuk saudara-saudara kita dan juga sahabat-sahabat kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kembali ke rahmatullah. Saya dalam sehari ni agak tersalah dekat orang yang malam hari Khamis malam Jumaat. Saya peringat lah Ngalimah kan, apa nama kakak kepada mak mentua saya ni kan,
Kami malam Jumaat. Jadi saya ialah kampus di tanah saya jarang lah. Hari Jumaat tu saya tak dapat, saya ada urusan yang tak pernah ni. Kemudian semalam kan, sahabat kita almarhum Jazlan. Jazlan ni kenapa saya agak terkesan? Sebab dia boleh katakan hampir setiap pagi dia akan WhatsApp saya. Dia akan WhatsApp, dia akan share Assalamualaikum, doa itu kan. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Tapi kalau saya hampir setiap pagi, bila saya buka handphone dalam pukul 5 tu kan, dia WhatsApp tu dah ada daripada dia. Maknanya dia hantar mungkin dalam pukul 4 lebih. Ni ada yang saya tak buka lagi kemudian kan, ada apa, masih lagi itu. Dia hantar. Jadi kita hampir setiap pagi dia isi rumah kan. Pagi-pagi dia bagi salam dalam bentuk poster, dan dia dalam tu ada doa. Jadi 2-3 hari kita tak dapat lah. Tak dapat. Biasanya dia akan hantar. Jadi mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan semua arwah itu ditempatkan oleh Allah SWT bersama orang-orang yang soleh. Sekarang saya fikir dia sembang cakap Allah, kalau dia boleh WhatsApp kita pukul 5 pagi, kita bangun 5 pagi tu dia dah hantar. Dia dah tak ada, tak apalah. Kita boleh bersangka baik habis setiap malam dia qiyam. Kan? Qiyam. Bukan bangun pagi hanya untuk nak hantar WhatsApp tu kan. Biasa boleh tahu kan, insya-Allah kita sangka baik. Maknanya dia istiqamah dalam menghidupkan malam. Walaupun kata-kata kalau dia tak semayang, tapi dia telah melakukan salah satu kebaikan. Kebaikan mendoakan orang pada waktu pagi. Kan kita dah pernah baca satu hadis kan, antara kelebihan orang yang bangun pagi, kita mendoakan kebaikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jadi itulah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka yang Allah panggil kembali bertemu dengannya, ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dan segala dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita wallahu a'lam, masa tu pasti sampai. Bila, di mana, bagaimana, wallahu a'lam. Kadang kita kata kalau orang duk sakit lama tak ingat. Yang sakit sejak masuk sekali hospital ingat. Jadi itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan tersebut kita sama-sama ambil pelajaran, ambil iktibar kan. Usia kita ni pun, nyawa kita ni bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil, boleh cabut. Dan kita berdoa mudah-mudahan ketika mana malaikat maut mencabut nyawa kita tu, biarlah kita berada dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, sedang taat kepada Allah, sedang melakukan perkara-perkara yang baik, bukan dalam keadaan kita melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ni nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Doa ni banyak, kadang-kadang ada yang baca, ada tak baca, sama lah saya pun kan. Bila dengar bila kematian, sedih dalam doa tu, kadang kita baca, kadang kita tak baca. Kita yang tuan-tuan boleh kita sama-sama ingat baca doa, dan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ni kuliah malam ni kuliah terakhir lah untuk tahun ni. Dan tahun depan, minggu depan 1 bulan apa?
Ini 24. Isnin. Isnin. Oh, ada terakhir lah jawab. Minggu depan masih lagi dalam tahun 2024 lah. Orang yang lahir tahun 74, tahun depan dia dah masuk 50 seri. Tahun 74 lah. Saya tahun 75. Kalau panjang umur kan, belum masuk 50 seri lah tempat. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah dapat sedikit mukadimah peringatan untuk diri saya sendiri kan. Lepas tu kita minta kepada Allah SWT, kalau kita sakit, sakit itu tidak terlampau menyusahkan diri kita dan juga tidak menyusahkan, memberi ujian kepada ahli keluarga kita. Orang dia sakit sekejap dia meninggal, orang dia sakit lama tidak untuk ujian untuk diri dia dan juga ujian untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi minta kepada Allah dipermudahkan. Allah itu sedikit sekali. Baik, kita sambung bacaan kitab kita. Bab itu kan 143 kan? 143. Kita ada bermufrad susunan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Bukhari rahimahullah. Bab 143, hadis yang ke-305. Jilid yang kedua. Kalau siapa yang selalu ikut kuliah saya, paling kurang dia dah mendengar hampir 300 hadis di bawah bacaan saya ya. 300 hadis. Hadis ni 1000 kan. Paling kurang 300 hadis kita dah dengar dan juga kita baca. Itu saya rasa bersyukur kepada Allah. Kalau dah tidak ada program atau jemputan daripada masjid ni, belum tentu ingat saya sendiri pun nak baca boleh sampai 300 hadis. Belum tentu kan, belum tentu. Jadi atas takdir ketentuan Allah itu susunan yang dibuat oleh Allah SWT, maka saya pun dapat baca dengan 3 tu. Berdasarkan 2 kitab ni lah. Dan Allah panjangkan usia, dapat lagi lah kita baca sampai kepada hadis yang ke-600 lebih. Baik, bab 143. Bab ma yajibu min 'aunil malhuf. Bab pada menyatakan barang yang wajib daripada membantu orang yang sengsara ataupun orang yang teraniaya. Bukan cerita baru, sekadar tazkirah sahaja tentang kewajiban kita tolong orang yang teraniaya, orang yang susah, orang yang dizalimi. Hadis ini hadis marfu'. Hadatsana Uwais qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal khair? Iman billah wa jihad fi sabilihi. Qala fa ayyu riqab afdal? Qala aghlaha samana wa anfusaha 'inda ahliha. Qala afara'aita illam astati' ba'd al-'amal? Qala tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraq. Qala afara'aita in dha'aftu? Qala tad'u an-nas min asy-syarr fa innaha shadaqatun tasaddaqaha 'ala nafsi. Kama qala. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim pun diriwayatkan juga, sebab itu dalam kita sebut muttafaqun alaih. Selepas hadis itu dia tulis muttafaqun alaih. Betul kan? Apa nama muttafaqun alaih?
Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya kepada Nabi SAW, apakah amal yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Nabi SAW menjawab, al-imanu billah wa jihadun fi sabilillah. Yang paling baik adalah amal yang paling baik beriman kepada Allah dan juga berjihad di jalan Allah. Itu yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang berada dalam masjid ini, Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita, nilai kita sebagai orang-orang yang beriman kepada-Nya. Mudah-mudahan insyaAllah. Itu yang pertama yang paling baik adalah beriman kepada Allah. Sebab itu kalau kita ada masalah dari segi keimanan kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang. Takut ada masalah dari sudut amalan kita. Kemudian dia bertanya lagi, apa lagi amalan yang paling baik? Nabi jawab apa? Memerdekakan hamba yang bagaimana lebih utama? Kemudian Rasul menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Dulu ada hamba. So membebaskan hamba, memerdekakan hamba juga merupakan satu amalan yang paling baik, Jadi nak bebas yang macam mana? Yang paling lemah ke, paling kuat ke, paling muda ke, paling tua ke? Nanti kita apa? Yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Maknanya yang sayang, yang paling inilah. Itu kalau kita dapat membebaskan, memerdekakan dia, itu yang paling baik. Yang baik. Kemudian dia bertanya lagi, apakah pendapat kamu sekiranya aku tidak mampu melaksanakan sebahagian daripada amal tersebut? Nampak baik ni? Kan? Tak mampu. Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau membantu orang yang susah atau miskin, atau melakukan pekerjaan bagi orang yang tidak tahu ataupun itu tidak erti tu, tidak tahu melakukannya. Kalau kita ni tak ada apa, tapi kita dapat baik. Apa lagi amalan yang kita boleh buat? Kita buat tolong orang susah, tolong orang susah ataupun orang miskin, ataupun buatlah melakukanlah satu pekerjaan bagi orang yang tidak tahu melakukan, tolong orang. Mungkin kita ada ilmu sikit, orang tahu, so kita bantu dengan ilmu kita. Itu juga termasuk dalam amalan yang paling baik. Ingat, ini kita mungkin kan boleh buat. Banyak dalam kalangan masyarakat kita ada orang yang susah, yang perlukan kepada pertolongan. Tak ada kampung kita orang susah. Ada ramai orang susah. Dan kita berusaha kan. Kalau kita dapat tolong orang, betul. Bab ni, hadis ni dia cerita pasal iman sebenarnya, tapi dalam konteks Imam Bukhari susun ni berkaitan dengan kewajipan bantu orang yang susah. Susah ni dia macam-macam lah. Ada orang dia susah sakit, dia duit dia sakit, tak ada orang nak bawa pergi hospital, anak duduk jauh, susah. Ada orang dia tubuh badan sihat, tapi mungkin dia terbeban dengan hutang. Yang hutang tu kadang-kadang dia bukan nak berhutang pun, tapi memang dia terpaksa berhutang. Dia berhutang sebab anak dia nak belajar, dia berhutang sebab untuk rawatan kesihatan dia dan sebagainya. Dan dia susah. Susah ni macam-macam. Antara kita pun susah tak sama. Ada yang tak pernah susah tak ni? Ada yang tak pernah susah? Tak pernah susah? Susah kan? Susah sombong. Susah sombong. Susah? Sombong. Susah sombong. Susah sombong. Sombong.
Mungkin juga tu kan. Susah isu akhlak. Akhlak kita kan. Susah. Macam mana kita cari kan? Kita nak tahu orang biasanya orang susah ni, orang yang memerlukan pertolongan bantuan ni, kadang dia cari kita, kadang dia cari orang lain, kadang dia cari YB. Kalau dia YB tu senang dia jumpa lah siapa-siapa yang perlukan pertolongan. Jadi kita tolong orang tu, bantu orang susah merupakan satu amalan yang baik. Ataupun kita melakukan pekerjaan bagi orang yang tidak tahu melakukan. Kemudian dia bertanya lagi, apakah pendapat kamu? Maksudnya sekiranya aku ni lemah daripada melakukan perkara tersebut, yang tu pun kita tak boleh. Kita ni tak boleh nak tolong, tak ada kekuatan, tak ada kemampuan nak bantu. Nabi SAW menjawab, engkau tidak melakukan kejahatan kepada manusia, kerana sesungguhnya ia adalah satu sedekah yang engkau sedekahkan ke atas diri kamu. Maksudnya apa? Jangan buat jahat. Jangan buat jahat juga satu sedekah, satu amalan yang baik, dan perkara tersebut kembali kepada orang tersebut. Maknanya apa kalau kita tengok kepada hadis ni, nak buat baik ni dia banyaklah caranya. Nak dengan tak nak aja. Orang yang kalau orang yang nak buat ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Tapi kadang ada orang dia memilih untuk melakukan kejahatan juga, memilih juga untuk tidak mau membantu, meringankan beban orang. Baik, hadis yang ke-306. Hadis ini juga adalah muttafaqun alaih, hadis sahih. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'id bin Abi Burdah sami'tu abi yuhaddithu an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah qala afara'aita illam yajid qala falya'mal falyanfa' nafsahu wal yatasaddaq qala afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al qala liyu'in dal hajatil malhuf qala afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al qala falya'mur bil ma'ruf qala afara'aita illam yastati' aw lam yaf'al qala yumsik 'an syarr fa innaha lahu sadaqah. Maksudnya lebih kurang macam hadis yang pertama, tapi riwayat yang lain. Daripada Sa'id Ibnu Abi Burdah, dia telah berkata, aku telah mendengar ayahku menceritakan daripada datukku, yakni Abu Musa Abdullah Ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Dia apa? Wajib atas setiap muslim bersedekah. Gitu. Ala kulli muslimin sadaqah. Kemudian dia bertanya, apa pendapat kamu, wahai Nabi, sekiranya dia tidak mendapati, yakni tidak ada sesuatu untuk dia nak bagi sedekah, dia tak ada apa. Dia kata setiap orang Islam wajib sedekah, kan? Macam mana kalau dia tak ada apa-apa nak bagi, dia nak sedekah, harta tak ada, duit tak ada dan sebagainya. Nabi SAW menjawab, maka hendaklah dia bekerja. Buat kerja lah, buat kerja, cari duit, ada gaji, ada pendapatan. Bila ada pendapatan, bila ada gaji, baru kita boleh bantu orang. Ataupun kalau kita belajar, kita ada ilmu, kita ada kemahiran, kita boleh bantu orang dengan ilmu kita boleh bantu orang dengan kemahiran yang kita ada. Maka dia bekerja, maka barulah dia dapat memberi manfaat kepada dirinya, dan barulah dia boleh bersedekah. Manfaat untuk diri dia dan juga manfaat kepada orang lain. Ada juga orang dia
dia hanya meminta-minta hidup gitu, badan sihat kan, tubuh badan sihat, tenaga kuat, tak ada sakit apa, tapi meminta-minta, minta sedekah. Tapi mesti dia nak bagi kan. Ini banyak ni. Tengok kadang yang minta sedekah tu bukan orang sakit, sihat elok. Tu tapi meminta-minta. Juga tengok orang yang apa, umur dah ingat dah tua tapi masih lagi, kalau kita pergi makan kat balak-balak tu, ada pakcik tu dia jual air apa, jeli kelapa kan, jeli kelapa ingat 70 lebih umur, 70 lebih ke seumur dia kan, dia bawa apa, flash lah, dalam tu isi jeli kelapa. Tengok tu kita kesian juga kan, sebab ialah orang tua tapi masih lagi bekerja, berusaha mencari duit. Sebab kadang ada orang muda-muda kan, tenaga ada tapi tak bekerja. So tapi saya kesian bila tengok orang itu, kita tengok macam ingat macam ayah kita, mak kita kan. Yang kita beli tu bukan kita nak makan kan, pasal dah kesian. Bantu kan, bantu kan. Kalau apa nama, kalau dia senang rasanya, dia mungkin takkan berat tu nak bawa flash tinggi tu, flash nasi tu kan, penuh tu penuh. Bekerja. Kemudian dia bertanya lagi kepada Nabi, apa pendapat kamu sekiranya dia tidak mampu atau tidak dapat buat? Bekerja pun tak boleh, mungkin sebab sakit ke kan dan sebagainya, dia tak mampu nak bekerja. Nabi SAW menjawab, adalah dia menolong orang yang mempunyai hajat yang ditimpa kesusahan. Mungkin doa, mungkin bagi pandangan, dia mungkin tak larat, jangan, tapi otak dia pandai kan, boleh. Dia macam mana kan? Boleh. Apa saja cara. Sebab hari ni dunia apa kan? Dunia IT, dunia teknologi ni, dia niaga ke tolong orang ke tak perlu pergi tu. Duduk kat depan komputer pun boleh. Buka live, buat live TikTok dan sebagainya kan. Kita tengok ada apa nama? Rakan pensyarah dia dah bersara. Dia bersara, kemudian dia buat live bincang tentang bahasa Melayu, dia bersyarah bahasa Melayu kan. Ribu kat orang join. Maksudnya bahawa mungkin dia tenaga, mungkin tak larat lah nak pergi tenaga-tenaga, tapi boleh juga memberikan manfaat kepada orang lain. Cara tu banyak. So atas kita sahaja nak ataupun tidak. Nabi SAW menjawab apa? Dia kata kalau tak mampu nak buat apa ni, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Buat baik. Kemudian dia bertanya lagi, apa pendapat kamu sekiranya dia tidak mampu dan tidak dapat buat? Nabi SAW menjawab, dia menahan diri daripada melakukan kejahatan, maka sesungguhnya ia adalah satu sedekah baginya. Yang peluang kita nak dapat sedekah ni sangat banyaklah. Banyaklah kelebihan kan. Apa nama? Orang yang melakukan sedekah ni, antaranya harta tidak berkurang. Kita bagi itu, kita dapat macam kurang, tapi sebenarnya tidak berkurang. Hadis Muslim ada menyatakan tentang tersebut. Kemudian boleh menghapuskan dosa kita, kemudian boleh menghilangkan sifat-sifat akhlak-akhlak perangai-perangai kedekut kita, sombong kita, bila kita banyak bagi sedekah. Kemudian dalam hadis Bukhari juga ada sebut tentang orang yang bersedekah ni akan menjauhkan diri dia daripada api neraka. Saya tak ingat, tapi ada banyak fadilat apabila kita sedekah, banyak memberi sedekah. Baik, seterusnya bab 144, bab man da'allah
an yuhassina khuluqah. Bab pada menyatakan orang yang memohon kepada Allah agar dielokkan akhlaknya. Dia minta kepada Allah, mudah-mudahan apa? Allah berelokkan akhlak kita. Ini yang kita selalu minta dalam doa kan, macam kita minta supaya kita ni jadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia. Sebab kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, bisa tak jadi. Kita tahu, tapi kalau Allah tak izinkan, dia tak berlaku. Jadi kita kena selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik. Taufik. Kita minta hidayah dan juga taufik. Hidayah petunjuk, taufik kan? Taufik kekuatan, kemampuan melaksanakan hidayah tersebut. Itu taufik. Petunjuk perlu kita kena minta. Biasanya petunjuk ni tak ada masalah, kita dah tahu. Nak buat je yang selalu jadi masalah. Khususnya kepada saya kadang kita tahu benda ni, tahu buat benda ni baik, tapi kita tak ada kekuatan nak buat. Kita tahu benda ni tak elok, tapi tak ada kekuatan nak meninggalkan. Kita tahu bahawa baca Quran ni bagus, dan mulia bagus, tolong bagus, tapi kita tak ada kekuatan. Itu kita minta kepada Allah, Allah bagi kekuatan tu kepada kita. Bila Allah bagi kekuatan kepada kita, dia akan mengatasi masalah fizikal kita. Sebab tu kita boleh datang ke masjid, kan? Walaupun kaki kita sakit, tapi hati kita okey, iman kita okey. Kekuatan tu Allah bagi dalam bentuk kekuatan hati, kekuatan iman. Lepas tu kita boleh datang. Kita boleh buat benda baik sebab Allah bagi kekuatan. Tapi kalau Allah tak bagi kekuatan tersebut, buat macam mana pun kita, badan kita sihat, tak ada sakit apa pun, belum tentu kita boleh buat amal soleh dulu. Kita boleh buat kebaikan. Kita boleh minta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan kebaikan. Baik, hadis 307. Hadis ni dia hadis dhaif. Tak boleh lihat. Al-Albani dia menetapkan darjat hadis ini adalah hadis dhaif kepada dalam salah satu daripada sanad tu ada masalah. Tapi maknanya baik, sebab ada lagi hadis sahih yang lain yang menceritakan berkaitan perkara yang sama. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari an Abdurrahman bin Ziyad bin An'am an Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yakthiru an yad'u Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal 'afiyah wal amanah wa husnul khuluq wal ridha bil qadar. Anna Rasulullah SAW kana yakthiru an yad'u. Doa apa? Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal 'afiyah wal amanah wa husnul khuluq wal ridha bil qadar. Daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW selalu memperbanyakkan doa. Nabi selalu baca doa ni. Ya Allah, hamba memohon kepadamu akan kesihatan yang baik. Allahumma inni as'aluka as-sihhah. Minta sihat. Wal 'afiyah. Memohon kesihatan yang baik, kehormatan, kemuliaan, amanah, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang baik, wa ridha bil qadar, dan ridha dengan qadar, dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersama baik-baik ini kita
Kita teruskanlah, memang kita selalu insya-Allah yang duduk dalam masjid ini selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kesihatan, kan? Untuk jadi orang baik. Teruskanlah, bacalah doa, macam doa ada, kan? Macam doa ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Kira-kira kat situ ada berapa tu? 9, 10 kot. Kan, saya ada 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan, minta Allah apa nama kepada kami keselamatan dalam agama. Wa'afiyatan fil jasad, kemudian jasad yang sihat. Wa'afiyatan fil jasad itu baca sekat-sekat ni tak ingat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi. Tambah ilmu. Minta supaya ilmu sentiasa bertambah. Belajar sikit, faham banyak, dapat amalkan, sentiasa bertambah. Wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi, keberkatan kepada rezeki, makan minum, kesihatan, semua rezeki, anak bina dan sebagainya, itu semua rezeki. Tak semua itu Allah bagi keberkatan. Sebab tu kalau kita ada doa ni, dia tak ada minta banyak, minta berkat, rezeki yang berkat. Kerana sikit pun berkat, banyak berkat lagi bagus, Ini dah sikit tak berkat pula, banyak tak berkat lagi lah kan. Jadi banyak, boleh ingat tuan-tuan dia hafal semua doa tu kan. Ingat Ustaz Abdul Samad kan. Kita kalau kita sibuk-sibuk macam mana tu, kalau ya kalut kan, jangan tinggal doa ni, baca doa ni lah kan. Allahumma inna nas'aluka, sebab kadang-kadang tu dah komplit, sampailah kepada wa najata minan nar, bebas peliharalah kami daripada api neraka. Daripada kita sihat teguh badan, dimudahkan masuk sakaratul maut dan sebagainya. Last kali apa? Wan najata minan nar, pelihara daripada api neraka. Cukup set dia. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik dan juga redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan takdir Allah pun satu cabaran kan, bukan mudah ni. Kan? Ujian apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, tak semua kadang-kadang kita boleh redha, tak semua orang kita boleh terima. Dalam keadaan kita normal, tak ada apa-apa ni, okey ni, cuba Allah uji, belum tentu kita boleh redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Doa dia tenang dia. Apa benda tu benda berat. Setiap hari, setiap masa kita ni ada takdir kita, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang kita bagi. Sekarang yang ada depan, sekarang dan juga yang akan datang. Balik lagi bawa motor, kita pun tak tahu. Ada tak berlaku apa-apa, adakah kita tahu? Tak tahu kan. Itu semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta redha. Betul dalam Sayyidina Ali ada menyatakan tentang takwa. Saya sebut sebelum ni, Sayyidina Ali memberi definisi takwa ni. Dia kata ada 4. Yang pertama disebut sebagai al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan, yakni beramal dengan Al-Quran Karim, itu takwa. Yang ketiga, al-khawfu ar-ridha bil qalil, redha dengan benda yang sedikit. Redha, kita tak redha dengan sikit banyak, itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, kita redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu salah satu kita ni
tanda kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, isti'dad liyaumir rahim. Isti'dad liyaumir rahim, maknanya buat persediaan untuk hari akhirat, hari kemudian. InsyaAllah. Dan tuan-tuan yang ada depan saya pada malam ni, kita yang dalam masjid ni, keempat-empat yang disebut oleh Sayyidina Ali itu, mudah-mudahan kita ada kat kita, kan? Tanda kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut, kita taat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab tu malam ni kita boleh sampai ke masjid, kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab kita ikut, kita taat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, beramal bitanzil. Kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan ini mungkin kita belajar hadis, mungkin malam-malam lain tentang Al-Quran dan sebagainya. Kita beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Redha bil qalil. Saya sebut qanaah, cukup pun ada juga. Redha bil qalil. Ini kita redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan yang keempat, mungkin malam ini kita duduk kat rumah Allah ini, kita solat ini, tidak ada tujuan lain sebagai persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak cerita tentang kelebihan majlis ilmu ni memang sangat banyak, kan, satu persatu. Tapi yang jauh lebih penting, kenapa kita duduk dalam sini adalah kita nak dapatkan itu, nak dapatkan lembayung malaikat ke mereka itu. Tidak, kita datang ni sebab Allah Subhanahu wa taala suruh, sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mencari ilmu, kan, untuk beribadah kepadanya. Kita datang nak cari 27 pahala. Itu memanglah kita dapat alhamdulillah, kan. Tapi kita datang ni solat berjemaah sebab Allah suruh. Mudah-mudahan keempat-empat itu ada pada kita, insya-Allah. Baik. Dalam bab ni juga ada satu riwayat lagi. Riwayat ini riwayat Hasan. Ada dua hadis bab ni. Hadatsana Abdus Salam qala hadatsana Ja'far an Abi Imran an Yazid bin Babanus qala dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha faqulna ya ummul mu'minin ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqul Qur'an taqra'una suratul mu'minin qalat iqra qad aflahal mu'minun qala Yazid faqara'tu qad aflahal mu'minun ila li furujihim hafizun qalat hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Yazid ibnu Babanus, dia telah berkata, kami telah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kami bertanya, wahai ummul mukminin, apakah ini, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Ini pun kita bisa dengar hari ini, kan? Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, akhlak baginda Nabi SAW adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Apakah kalian membaca surah Al-Mu'minun? Aisyah berkata lagi, bacalah qad aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun, kan? Surah Al-Mu'minun. Yazid telah berkata, maka aku telah membaca qad aflahal mu'minun sehingga ayat li furujihim hafizun. Li furujihim hafizun ni ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun. Baca tu. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman, kemudian menjaga solat,
pastikan solat kita solat yang sempurna, khusyuk kan. Khusyuk. Dalam fiqh, kalau cerita bab khusyuk ni dia panjang juga pembahasan dia kan. Macam cara kalau kita tengok dan kita macam cara nak bagi khusyuk ni. Ada yang kata kena tengok tempat macam-macam lah. Yang penting kita cuba untuk khusyuk dalam salat. Kemudian yang berkaitan dengan bab ini iaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, maknanya kita tidak melakukan perbuatan ataupun perkara-perkara yang sia-sia. Ini adalah satu akhlak yang baik. Kalau saya boleh baca ni kan punya banyak benda sia-sia tu buat ni. Kan banyak benda-benda yang tidak bermanfaat. Kadang nanti habis masa ni saya lah, bukan tolong ni saya sini kan. Ada baca depan ni kan. Kadang banyak masa tengok balik ni lega buat benda-benda yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Dia tidaklah berdosa, tidaklah ni, tapi dia kalau tak buat tu lebih baik. Ataupun kita buat benda lain yang lebih baik tu lebih bagus daripada kita buat perkara tersebut. Itu saya lah kan. Mudah-mudahan Allah pelihara. Jadi kita buat yang benda-benda sia-sia, bercakap benda-benda yang sia-sia, yang lawa. Ini mudah ni cakap ni kan. Dia tak cakap mulut, dia cakap tulis kan. Ataupun kita duduk membaca benda-benda yang tidak berkait sangat dengan kita, melebih-lebih, melampau dalam kita mencampur perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kita. Sikit-sikit ambil tahu ilmu pengetahuan apa yang berlaku tu okey. Tapi bila melampau sehingga kita terabai untuk melakukan perkara-perkara yang lebih baik, maka perbuatan ataupun apa yang kita buat itu adalah sia-sia. Jangan sembarangan. Sebab meninggalkan perkara yang sia-sia ini merupakan satu akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Sudah untuk malam ni, insya-Allah minggu depan kita akan sambung bab 145, iaitu bab laisal mu'min yutba'an. Bab ada menyatakan bukanlah orang yang beriman itu sifatnya suka mencela. Kita segera untuk minggu depan insya-Allah. Kalau panjang umur. Tajuk ni biasa-biasa je kan. Betul saya tahu kuliah ni digunakan sekirah saja ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.